Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabuli wa husulil ma'mun وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية القضاء هواج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'. Alhamdulillah, diizinkan Allah kita berjumpa lagi dalam alam maya. Muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu saya mohon maaf kalau ada suara latar, suara horn di belakang ni. Ada satu kereta ni masalah alam. Jadi insya-Allah hari ini kita sampai kepada rukun yang ke-7 dalam bab solat. 7 rukun yang ke-7 daripada 13 rukun. Yang ini yang pertama, kita dah baca sebelum ni tentang berdiri dengan betul. Kemudian takbiratul ihram, berniat, kemudian baca suratul Fatihah, rukuk serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, dan juga hari ini insya-Allah kita akan berbicara tentang bab sujud, iaitu rukun yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin Allahumma amin. Dalam kitab Praktikal Solat Sempurna, muka surat 82. Kemudian sujud, iaitu wajib bersentuh sebahagian daripada dahi ke tempat sujud dengan memberatkan sikit menekan kepalanya di tempat sujud. Wajib meletakkan anggota-anggota sujud di tempat sujud. Wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu. Wajib didahulukan pada tiap-tiap rakaat dengan 2 kali sujud. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Sujud pada 3 keadaan ini. 3 ni kadarnya. Kalau kita pakai kopiah ni 3 keadaan. Di sini kalau turun lagi pun boleh, dan seterusnya. Kemudian begitu juga hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah al-musi, iaitu orang yang tidak sempurna dalam solatnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Sujud. Bila kita sujud, selesaikan sujud kita dengan sempurna, kemudian barulah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalil sujud di atas 7 anggota. Daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Yang pertama dahi, dan Nabi SAW mengisyaratkan juga hidungnya. Kedua-dua tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua telapak kaki, dan kami tidak boleh menghalangkan kain yang sedang dipakai dan rambut. Hadis riwayat daripada muttafaqun alaihi. Keadaan sujud. Faedahnya, walau bagaimanapun, jika cuaca panas dan tidak memungkinkan untuk sujud,
kerana kepanasan tempat sujud, boleh menghamparkan kain umpama untuk sujud di atas berdasarkan hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, kami pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari sangat panas, maka ketika itu tidak seorang pun di antara kami yang berupaya menekankan dahinya ke bumi, lalu dihamparkan kainnya, maka dia sujud di atas. Yang riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi. Itulah sunnah bagi lelaki ni, kita ada redak, kain redak ya. Jadi kalau di tempat panas tu kita boleh hampar dan sebagainya. Hadis ini bukan menjadi dalil untuk menolak pendapat Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala yang mengatakan bahawa solat tidak sah jika sujud di atas tepi atau hujung kain yang dipakai. Ini kerana boleh jadi tepi kain yang diletakkan seperti yang tersebut di dalam hadis tidak bergerak dengan bergeraknya orang yang bersolat, kerana dia tidak membawanya atau mungkin dibawanya tetapi tidak menggerakkan, walaupun orang yang bersolat itu sendiri bergerak dalam solat kerana kain itu panjang. Yang ini tidak, kalau kita bagi perempuan di mana sujud kain tu sampai kepada dahi, itu tidak boleh lah, pasal ikut bergerak sekali. Ini 7 anggota sujud yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dahi termasuk, hidung ini ini sunat kalau kena pada hidung, sebab rata-rata masyarakat di Malaysia, kalau nak dibandingkan dengan di negara lain yang hidung mereka tu mancung, jadi bila sujud tu terus dapat kena pada, bila sujud pada dahi itu secara sendirinya terkena pada hidung. Jadi kalau kita ni hidung tak berapa nak mancung, kita nak paksa juga, nanti jadi teruk nanti kat tempat sujud tu, nanti kita tekan pula nanti hidung kita. Dia syaratnya dahi, 2 telapak tangan, kepala lutut dan juga ibu jari kaki. Gambar rajahnya seperti ini. Ini keadaan sujud yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keadaan sujud yang sempurna. Baik, pada muka surat seterusnya, dalil menekankan hidung dan dahi di tempat sujud sambil merenggangkan kedua-dua tangan dan rusuk daripada Abu Humaid Al-Sa'idi. Beliau berkata, inna nabiyyi kana iza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa nahha yadayhi an janbai. Sesungguhnya Nabi SAW apabila sujud, baginda menekankan hidungnya dan dahinya ke bumi, yakni tanah ataupun tempat sujud, dan merenggangkan kedua-dua tangannya dari kedua-dua rusuknya. Ni kita duduk macam ni. Tapi ada kalanya ketika dalam satu-satu majlis yang mana perhimpunan jemaah yang terlalu ramai menyukarkan untuk kita untuk merenggangkan kedua-dua tangan kita, maka kadar yang boleh kita lakukan kat situ. Jangan kita renggang juga nanti bergaduh dengan jemaah sebelah. Jadi mengikut pada keadaan kita solat. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "I'tadilu fil sujud wala yabsutu ahadukum zira'ahin in bisa fal qalb." Sujudlah kamu dengan lurus, dan janganlah seseorang di antara kamu membentangkan kedua-dua lengannya seperti pembentangan anjing. Apa maksudnya? Ni gambarnya. Ni Nabi larang. Ni Nabi larang sujud yang seperti ini. Maka syarat sah sujud ini ada 7. Hendaklah sujud dengan 7 anggota badan. Yang disebutkan tadilah, yakni dahi, perut, jari tapak tangan kanan dan kiri, kemudian lutut kanan dan lutut kiri, perut jari kaki kanan dan perut jari kaki kiri. Usahakanlah, mungkin ada yang tak boleh nak membengkokkan jari tu, kadar yang boleh, usahakan. Jangan terus kata tak boleh, usahakan. Kepala ditekankan sedikit, tidak ada tujuan lain ketika sujud, tidak
sujud di atas sesuatu kain atau redak yang bergerak mengikut pergerakan orang yang solat. Tu mengikut pergerakan orang yang solat. Kalau kita bawa redak, kita letak redak tu di bawah, tidak jadi masalah. Sebab itulah macam telekung tu mengikut pergerakan solat. Mengikut pergerakan, maka waktu kita sujud, telekung tu jatuh di tempat kita sujud, maka itu tidak boleh. Maka punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepala. Hendaklah ada tumakninah ketika sujud. Punggung hendaklah lebih tinggi daripada kepala. Ini pun kadang tu mengikut keadaan kita solat dalam berjemaah. Ada kalanya tidak memungkinkan untuk kita nak lakukan sebab ruang nak solat tu kecil. Contohnya macam kita ke Masjidil Haram, ke Madinah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk sampai nanti. Amin Allahumma amin. Jadi begitulah, kadang-kadang tidak memungkinkan untuk kita nak buat yang macam tu. Maka cara sujud, hendaklah meletakkan di tempat sujud sebahagian daripada dahi, daripada setiap lutut, sebahagian daripada setiap telapak tangan. Telapak tangan ni diajarkan oleh guru kita. Kalau kita basuh tangan, contoh nak tahu telapak tangan kat mana, ni tapak tangan, nak tahu yang disebut telapak tangan tu dalam bab fiqh ni, bila kita basuh tangan kemudian kita lekapkan pada dinding atau sebagainya, yang melekat tu itu disebut tapak tangan, yang ruang tu. Yang ini tak kena ni kadang-kadang ni. Yang ni bahagian ni je. Cubalah praktikkan sendiri masing-masing, insya-Allah. Kemudian sebahagian daripada telapak jari setiap kaki ataupun satu jari dari setiap tangan dan kaki. Kalau boleh semua jari kaki tu bengkok terus, tu lebih baik. Tetapi kalau tak mampu, sebahagian yang boleh, dan usahakan sampai boleh. Sehingga bolehlah, insya-Allah. Usahalah, jangan langsung tak buat. Usaha. Kalau kita sakit kaki, kita nak pergi fisioterapi, kita nak urut. Jadi kalau solat tu kita rasa kenapa tak boleh, maka kita exercisekan dia untuk bagi dia boleh. Lembutkanlah, rendam ke ais lah. Buat fisio kita untuk memungkinkan kita untuk memberikan kita solat dalam keadaan paling sempurna. Kemudian yang ke-36, tajuk kecil yang ke-36, menghadapkan anak-anak jari tangan ke kiblat ketika sujud. Yakni waktu sujud tak adalah jari ni begini, jari kaki pun macam tu. Tak ada kata jari kaki kat belakang ni, ini garuk kaki ni, ini garuk kaki ni, berjoget kaki tu berjoget, tak macam tu. Daripada Al-Bara bin Azib, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada fa wada'a yadayhi bil ardi istaqbala bi kaffaihi wa asabihi qiblah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sujud, lalu meletakkan kedua tangannya ke bumi, baginda menghadapkan kedua-dua tapak tangannya dan anak-anak jarinya ke kiblat. Riwayat Al-Baihaqi. Menghadap anak-anak jari ke kiblat ketika sujud. Ini sunat hai'ah. Ini contoh gambar raja menghadapkan tapak tangan ni, kaki ini. Kemudian menghadapkan anak-anak jari kaki ke kiblat ketika sujud, iaitu sunat hai'ah. Inna Nabi sajada wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaini kiblah. Sesungguhnya Nabi SAW sujud menghadapkan anak-anak jari kakinya ke kiblat. Inilah baru gambarnya. Tadi kameraman cepat sangat. Ni. Di situ ada contoh. Ini kedudukan yang paling sempurna lah, yang gambar yang tu. Kemudian kedudukan kaki yang tidak sempurna. Ni garuk ke, gatal ke, ada yang macam-macam pattern. Jadi kita usahakanlah. Jangan ambil mudah, usahakan. Ketika hendak sujud, diletakkan terlebih dahulu dua lutut. Ni ada soalan. Ustaz, saya tak mampu Ustaz nak letak dua lutut, saya nak letak tangan dulu, boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab badannya besar. Bila badannya besar, sulit untuk dia turun lutut dulu.
Jadi dia kena support dulu, dia turun dengan tangan dulu, dia support tangan tu baru turun, kemudian itu boleh. Kemudian 2 tapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Sunat dapatlah sunatnya. Sebab kita dapat buat yang macam ni, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat buat macam tu, kadar yang kita solat, sah solat kita. Cuma di sini bab sunatnya lah. Dia letakkan terlebih dahulu 2 lutut, kemudian 2 tapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Tu dia sunat dapat pahalanya insya-Allah. Bersyukur kita kepada Allah Taala berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak ganjaran, khususnya dalam bab solat saja pun ganjaran yang terlalu banyak. Sebabnya tidak ada alasan kenapa kita tak nak solat. Dan tak ada alasan kalau kita cakap saya tak tahu solat. Boleh belajar, di mana-mana pun boleh belajar. Hari ni kat channel YouTube pun banyak kalau nak belajar solat. Cuma ialah afdalnya menghadaplah pada guru, jumpa ustaz-ustaz, jumpa guru-guru untuk belajar solat dan boleh menunjukkan cara yang sebenar-benarnya insya-Allah. Kemudian dalil hadis daripada Wa'il bin Hujr berkata, kana Nabi iza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa iza tahadha nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatain. Adalah Nabi SAW ketika sujud, baginda meletakkan kedua-dua lututnya sebelum kedua-dua tangannya. Dan apabila baginda bangun, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebelum kedua-dua lututnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membayangkan betapa cantiknya Nabi, betapa Nabi nak bagi tahu tentang pada sahabat untuk kita. Maka sahabat ini memegang amanah, memberitahu tentang bagaimana solatnya Nabi SAW. Jadi kita nak yang terbaik lah, usahakan yang terbaik. Kalau bab-bab lain kita semua nak buat yang terbaik, apatah lagi dalam bab solat. Usahakanlah, tanam pada diri kita, usaha azam pada diri kita nak solat yang paling bagus. Begitu juga macam sekarang bab sejadah. Kira SOP sekarang ini kita kena bawa sejadah. Kadang-kadang kita tak boleh nak sediakan sejadah yang terbaik untuk kita solat. Tak. Tapi dalam bab lain kita boleh sediakan. Sediakanlah tempat kita nak solat tu yang terbaik. Biarlah sejadah tu mahal pun kita beli. Kita mampu nak beli perkara yang lain. Takkan sejadah pun kita tak boleh mampu beli. Ini ada yang sampai sejadah tak nak bawa, pakai sejadah masjid, lepas tu pula campak merata-rata. Allah. Adab datang solat, adab solat, semua tu dikira. Setiap satu tu ada hikmahnya. Jadi berbelanjalah dengan lebih sedikit untuk solat. Kita yang berkemampuan, insya-Allah kita mampu yang mampu beli sejadah yang elok, yang untuk selesa kita nak menghadap Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma huwa anu. Kemudian membaca tasbih 3 kali ketika sujud, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat hay'ah. Oh, ni sunat, bolehlah kalau tak baca. Rugilah kalau tak baca. Yang ini maha suci Allah yang maha tinggi, dan segala pujian ke atas Allah. Kita membesarkan Allah, kita memuji Allah. Itulah keberuntungan yang amat-amat dahsyat, amat-amat besar. Bersyukur. Sebab itulah tiada sebab kenapa kita tak nak, kita malas nak berselawat pada Nabi SAW. Tak ada sebab kenapa kita malas, tak ada. Sebab dalam bab solat sajanya jasa yang sangat-sangat besar, khususnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, kemudian para sahabat, para alim kita, para ulama yang menyusul untuk memudahkan pada kita ini untuk solat. Ini belum lagi dibahaskan dalam bab tentang solat sunat, tentang bacaan-bacaan yang selain daripadanya, yang mana panjanglah, nilainya panjang kat situ. Jadi kita buat kadar yang kita baru nak belajar, baru kita nak mula solat.
Kemudian dalil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum qala fi ruku'i subhana rabbiyal azim salasa. Faqad tamma ruku'u wa zalika adna. Wa idza sajada qala fi sujudi subhana rabbiyal a'la salasa. Faqad tamma sujuduhu wa zalika adnahu." Apabila seseorang kamu rukuk, lalu berkatalah di dalam rukuknya, yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian 3 kali, maka setelah sempurna rukuknya, ini sempurna rukuk tu bukan kita rukuk terus kita baca Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Tak, rukuk sempurnakan rukuk kita dulu, tenang, baru kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selesai itu pula kita senyap sekejap, baru kita bangkit daripada rukuk kita. Kemudian lalu membaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka telah sempurna sujudnya dan itulah yang sekurang-kurangnya. Jadi sebutnya kalau kita dalam solat berjemaah, kita tak boleh baca lebih. Jadi itulah sekurang-kurangnya, insya-Allah. Kemudian apa lagi kalau kita dalam solat sunat tasbih, itu lain, kita boleh baca panjang. Itu ada tasbih-tasbihnya lah. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ada banyak lagi. Jadi pembacaan-pembacaan yang begitu. Ini untuk solat kita lah. Jadi imam pun solat begitulah. Baca 3 kali sekurang-kurangnya. Banyakkan berdoa ketika sujud. Ketika kita solat berjemaah, kita tak boleh lah sebab kita ikut imam. Tapi bila kita solat bersorangan, maka kita bacalah antara amalan-amalan yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama. Antaranya waktu sujud banyakkan doa Rabbi firli wali walidayya, dibaca 3 kali. Ada juga yang disebutkan oleh ulama masyhur, ulama besar di Matapura, iaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Zani Abdul Ghani rahimallahu ta'ala, yang dikenali dengan Abbas Kumpul, beritahu maka ketika sujud itu bacalah ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali setiap kali solat, termasuk solat sunat, solat fardu. Dan ini ketika kita dalam solat berjemaah, tidak boleh kita tidak boleh terlalu lama. Kalau kadarnya kita mampu, bacalah. Kalau tak mampu, jangan. Tapi dalam solat sunat, kita solat seorang-seorang, kita baca. Itu banyakkan doa. Banyaklah doa-doa. Boleh kita buka buku dalam kitab Al-Azkar, ada. InsyaAllah nanti bila ada kelapangan, saya kongsikan dalam kitab Al-Azkar doa-doa ketika sujud yang dibaca oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirul du'a. Riwayat Abu Daud, riwayat Muslim. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Dalam solat, ketika kita dalam solat, sujud ini kita boleh berdoa dalam bahasa Arab. Kalau nak bahasa Melayu, kena baca dalam hati. Jadi perbanyakkanlah doa ketika sujud, ketika mana kita solat-solat sunat. Tapi baca dalam hatilah. Kalau kita boleh bahasa Arab, bacalah, lafazkan je lah. Tapi kalau tak boleh, kita doa tu sebutkan dalam hati apa keinginan kita pada Allah Ta'ala. Mohon sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Seperti mana kalau kita solat taubat, kita minta istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, bukan diajarkan oleh Maulana Hamzah, kalau tak silap saya, hafizallahu ta'ala. Beliau beritahu, setiap kali istighfar, ingat dosa yang kita lakukan. Bukan ingat, kita tidak diajar untuk ingat kebaikan yang kita buat. Ingat dosa kita pada Allah Ta'ala, dan sebab itulah kita istighfar. Dan itulah yang memungkinkan dan insya-Allah yang memudahkan untuk kita menangis nanti, insya-Allah. Kemudian bagi lelaki, sunat ketika hendak sujud itu merenggangkan kedua lutut dan 2 tapak kaki. Yang ini pada awalnya lah, pada awalnya tu tadi. Sebab bila kita nak duduk nanti, duduk di antara 2 sujud, yang ini duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud,
kita jadi mudah sebab ada cara lipatannya, kita jadi mudah. Tapi kalau kita waktu sujud, kita nanti rapatkan kaki kita, kemudian bila kita nak duduk nanti sulit, kita jadi susah dan nampak tak cantik. Kemudian dan merenggangkan siku dari rusuk. Bagi perempuan pula sunat ketika sujud itu keadaan yang sebaliknya. Kalau lelaki renggang, perempuan rapatlah, itu disebutkan sebaliknya. Ini sunat hai'ah. Dalil merenggangkan kedua-dua kaki sekadar sejengkal ketika sujud. Ini sunat hai'ah, sekadar sejengkal. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi berkata, iza sajada farraja baina rijlai. Ketika baginda sujud, baginda merenggangkan kedua-dua kakinya. Jadi Nabi renggangkan kaki Nabi, tidak buka besar-besar. Untuk perempuan, kedua-dua kaki hendaklah dirapatkan ketika sujud. Ini sunat hai'ah. Hadis menyebut kana yarusu aqibaihi fi sujudi. Adalah Nabi SAW kedua-dua tumitnya dalam sujudnya. Nabi merapatkan kedua-dua tumitnya dalam sujudnya. Untuk perempuan. Ni tak nampak gambar ni. Gambarnya macam ni. Boleh insya-Allah boleh nampak ni. Ni untuk perempuan. Kaki ni rapat, tumit tu rapat untuk perempuan. Sopan je dalam solat. Jadi mudah-mudahan sopan juga nanti di luar insya-Allah. Kemudian tamak-ninah ketika sujud. Rasulullah SAW bersabda, atimu ruku'a wasujud. Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Nabi suruh sempurnakan. Kemudian Nabi bersabda lagi, sejahat-jahat pencuri yang mencuri ketika solat, beliau mencuri ketika solat. Ini hadis ni sebelum pun kita dah baca dah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dia mencuri dalam solat? Bagi dia menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Seperti yang semalam kemarin saya beritahu, ibarat kita terkena benda panas lah, pegang periuk panas, kita pegang macam ni. Sujud sikit-sikit je, rukuk pun baru turun dan bangun balik. Tak, dia tak nak macam tu, sempurnakan. Dah habis rukuk. Sebab itulah dalam bab solat berjemaah, makmum pun begitulah, tunggu sempurnanya sujud rukuk imam, tunggu sempurnanya sujud imam, baru kita ikut turun sujud. Itulah pentingnya takbir istiqalat tu, nak beritahu kedudukan, pergerakan. Kadang-kadang kita solat di belakang kita ni mungkin ada orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala beliau tidak dapat melihat, jadi hanya boleh mendengar. Jadi ketika dia mendengar saat kita berdiri nak rukuk tu, ataupun ketika berdiri kita nak sujud, kadar kita tu sekejap, kita bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita nak sujud tu, beliau mendengar, dia tidak dapat melihat. Beliau mendengar, kita ni dah sujud, baru kita sebut Allahu Akbar. Dia bila dengar Allahu Akbar, dia terus sujud. Sedangkan perkara itu belum selesai lagi. Jadi sebab itulah bila memahami tentang bacaan panjang, daripada berdiri Allahu Akbar, sujud. Daripada itu sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar. Kadar bacaan panjang ini mengetahui pada makmum bahawa imam ini sedang rukuk, imam ini bangkit daripada rukuk, imam ini sujud, imam ini bangkit daripada sujud, imam ini duduk tasyahud. Semua tu. Jadi kena ada perbezaan dekat situ. Ni seni solat, seni solat. Ni dia kod rahsia dalam bab solat. Saya sebut macam tu lah, kod rahsia. Makna tahu kalau baca panjang ni Allahu Akbar, sujud. Kalau nak bangkit daripada duduk antara dua sujud, nak berdirikan panjang Allahu Akbar, tahu. Walaupun tak nampak, tahu. Ini bangkit daripada duduk antara dua sujud. Kemudian takbir itiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Ni baru kita bicarakan tadi. Karena Rasulullah SAW iza qama
ila salat yukabbiru hina yaqum summa yukabbiru hina yarka' summa yaqul sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar ruku' summa yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamd summa yukabbiru hina yahu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sa. Adalah Nabi SAW apabila berdiri untuk solat, baginda bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika hendak rukuk, kemudian baginda membaca Allah, yakni sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar siapa yang memujinya, ketika mengangkat tulang sulbinya, yakni pinggangnya daripada rukuk. Kemudian baginda membaca ketika berdiri, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah. Kemudian baginda bertakbir ketika hendak turun daripada sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala daripada sujud. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir, duduk antara dua sujud. Ini rukun yang ke-8. Kita habis sampai rukun ke-8 je malam ni, insya-Allah. Kemudian duduk sekejap di antara dua sujud. Dalil, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kisah al-musi solatu, orang yang tidak sempurna dalam solatnya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah daripada sujud sehingga kamu duduk antara dua sujud dengan tenang. Kita jangan jadi solat macam kanak-kanak. Solat sekejap, duduk, bangkit, duduk. Dia macam bahasanya macam apa ni? Nak sebut pun macam apa, patuk padi, burung patuk padi ataupun jadi cepat bangkit duduk, tak ada apa-apa. Jadi solat tu tenang. Syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, bukannya rukun sebelumnya adalah sah, yakni rukun sebelumnya sujud. Melakukan kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab lain, melaksanakan dengan tamak-ninah. Semuanya ada tamak-ninah. Melaksanakan dalam keadaan duduk dengan sempurna, oleh kerana ia dalam rukun yang pendek, kadar waktu melaksanakan tidak lebih daripada kadar waktu membaca doa di dalam, dan kadar waktu membaca tahiyat yang paling pendek, iaitu sedikit. Ini rukun pendek. Cara duduk antara dua sujud ialah dengan cara duduk iftirash. Duduk iftirash. Macam mana duduk iftirash? Ni duduk iftirash. Inilah dia duduk iftirash. Ni duduk iftirash. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna nabi kana yaftarishu rijlahu yusra wa yansabu rijlahu yumna. Sesungguhnya Nabi SAW menghamparkan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Ini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Duduk di atas buku mata kaki kiri dengan mengenakan belakang kaki kiri itu ke bumi dan mendirikan tapak kaki kanan. Macam ni lah gambar ni tadi ni. Kita zoom gambar ni je. Ni yang paling sempurna lah ni. Kita dapat buat yang macam ni. Bagi memungkinkan kita buat. Tapi kalau orang badan besar tak boleh. Dia tak mampu nak duduk macam ni. Dia tak mampu nak duduk macam ni. Jangan apa tu lah. Kalau boleh, cubalah buat. Dan bila tak dapat duduk macam ni, ada satu perasaan kita sedih lah, kita nak solat, nak ikut, nak cuba buat. Jadi jangan kita kata, oh saya tak boleh duduk macam ni, tak payahlah duduk macam ni. Jangan ambil mudah sangat. Jadi yang badan besar memang saya tak nafikan, memang tak boleh, susah nak duduk macam ni. Kadang pun ada kalanya kita sendiri pun, bila kaki kita macam contohnya ibu jari ni ada bisul, luka dan sebagainya, untuk kita nak duduk macam ni tak boleh. Jadi janganlah kita paksa sampaikan bisul kita pecah, luka kita berdarah yang lebih kuat. Tidak, ini sunat hay'ah. Ini nak bagi tahu kat sini, ini yang paling sempurna. Bukan bermakna yang kita buat yang lain tu batal solat. Tidak, sah solat kita. Tapi kalau yang boleh buat, yang mampu buat, yang badan agak-agak slim, yang elok, yang sihat,
mampu buat, kakinya sihat, buatlah. Jangan pula kita pergi jumpa dia, pakcik ni pakcik solat tak sah sebab kaki ni tak betul. Oh tak, ini bukan bab batal atau tidak. Ini sah, solatnya sah. Ketika duduk antara dua sujud, hadapkan jari kaki kanan ke kiblat. Semualah kaki tu yang lipat tu tadi tu semua arah kepada kiblat. Mana lipat tu, kaki kanan. Yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Baginda menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Mulia, sangat mulia arah kiblat ni. Tempat kita dalam bab solat ini, semua arah kita ke arah kiblat. Sebabnya itulah adab-adab di dalam rumah Allah ini, adab-adab dalam masjid, adab-adab dalam surau, kita dilarang sama sekali duduk berlunjur kaki menghadap ke kiblat. Yang kadang-kadang tu setengah masjid ada disusunkan arah Al-Quran di hadapan dan kaki kita berlunjur di arah Al-Quran. Begitu juga ketika mana ada kuliah, ada orang-orang alim, ulama, ustaz-ustaz yang datang, kita lunjur kaki mendengar Allah. Kalau di rumah mampu tak kita buat macam tu? Ataupun kita sedang duduk, anak kita lunjur kaki depan kita, apa perasaan kita? Pasti kita akan marah. Jadi apatah lagi kita di dalam rumah Allah Ta'ala, jagalah adab. Banyak hari ini orang kurang adab dalam rumah Allah Ta'ala. Banyak. Nanti ada perbicaraan bab kitab adab tentang adab di dalam masjid. InsyaAllah nanti kita habis ini kita kongsi yang tu pula, insyaAllah. Yang mudah-mudahlah kemampuan untuk saya bincangkan sama-sama, insyaAllah. Faedah duduk iftirash. Cara duduk iftirash dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Sebab nak duduk iftirash ini daripada berdiri tadi tu, renggangan kaki kita tu kena betul. Step kita berdiri tadi tu kena betul. Jangan terlalu rapat sangat mengikut pinggul kita ni. Dia selari. Jadi kita bila sujud tu kaki tu tak bergerak. Ni bila sujud kita bergerak sana bergerak sini, nak duduk tu susah. Kemudian dilakukan cara duduk iftirash dilakukan ketika duduk antara dua sujud, duduk istirahat atau ketika solat sambil duduk, kecuali ketika hendak duduk tasyahud akhir. Ni duduk tasyahud akhir lain. Duduk tasyahud akhir dia duduk cara lain pula duduknya pula. Maka membacalah ketika duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, wahai Tuhan kami. Rabbi firli, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Warhamni, rahmatilah kami. Warjibuni, tutupilah keaiban kami. Warfa'ni, angkatkanlah kedudukan kami. Warzuqni, beri rezeki kepada kami. Wahdini, tunjukilah kami. Wa'afini, sihatkanlah kami. Wa'fu anni, dan maafkanlah segala kesalahan kami. Jadi kita nak mohonlah doa pada Allah Ta'ala. Kita kata dengan Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Kemudian rahmatilah kami, tutupilah aib kami. Kita minta Allah tutup aib kita, maka kita pun janganlah sibuk buka aib kita sendiri. Dan jangan buka aib orang. Jangan buka aib orang. Sebab itulah bila kita faham pembacaan makna dalam solat ini, secara tak langsung mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik, lebih beradab dengan doa yang kita baca, permohonan yang kita mohonkan. Kemudian angkatlah kedudukan kami, berilah kami rezeki, tunjuklah kami, sihatkanlah kami. Kita semua dah minta pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah dalam bab solat ini kena bersungguh-sungguh, kena tertib, kena khusyuk. Khusyuk tu di dalam kitab ini di akhirnya adalah Ustaz guru kita, Ustaz Mahathir Haji Zul Hafizallahu Ta'ala, ada kongsikan beberapa tips. Itu tips lah, tips. Tapi pada diri kita lah untuk kesungguhan kita dalam bab solat, bermula dengan wuduk kita yang sempurna. Itu pun persediaan kita nak solat, wuduk kita, semua tu dikira sampai waktu kita nak solat. Kemudian dalil diriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW mengangkat mukanya daripada sujud, Nabi membaca
Rabbi fili warhamni warjiburni warfa'ni warzuqni wahdini, yang kita bacakan, yang kita kongsikan tadi. Dalam riwayat Imam Abu Daud ditambah wa'afini. Asalnya tak ada wa'afini, ditambah wa'afini, dan afiatkanlah aku. Jadi boleh tidak jadi masalah untuk ditambah, tak ada menjadi masalah pun. Dalam riwayat Asbab As-Sunan, bentuknya Rabbi fili warhamni warjiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaannya lah. Cuba kita hafal. Kalau kita tak boleh nak hafal bacaan solat ni, zaman hari ni kan teknologi semua canggih-canggih, jadi kita cuba typekan balik ataupun kita carilah dalam internet pembacaan ketika solat, duduk antara dua sujud dan sebagainya. Maka kita print lah saiz yang senang mati kita nak tengok, tampal kat dinding untuk memudahkan kita solat. Jadi kita tampal, kita bacalah hari-hari, ataupun waktu kita tengah duduk-duduk tu tengok kat dinding, baca, hafal hari-hari doa tu, insya-Allah. Tak ada yang mustahil, tak ada. Kita rajin dengan kurang rajin, alias malas. Rajin, kurang rajin, alias malas. Maka tamaknina ketika duduk antara dua sujud, kana yutiluha hatta takuna qariban min sajaditi, adalah baginda memanjangkan duduknya, iaitu duduk antara dua sujud, sehingga hampir sama panjang dengan sujudnya. Ini sama panjang dengan sujud Nabi. Ini pembacaan tu panjang. Maka duduk istirahat sunat hai'ah. Ini setelah kita sujud kali pertama, kita duduk antara dua sujud, kita sujud kali kedua, yang duduk itu dipanggil duduk istirahat, sunat hai'ah. Dalil daripada Abu Humaid As-Sa'idi, sesungguhnya dia menerangkan tentang solat Nabi SAW, lalu beliau berkata, fa iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi yusra wa nasabal yumna, fa iza jalasa fi rak'atil akhiratil qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adati. Maka apabila baginda duduk setelah 2 rakaat, baginda duduk di atas kakinya yang kiri dan menenggakkan kakinya yang kanan. Itulah tadi tu, duduk iftirash. Apabila baginda pada rakaat yang terakhir, baginda mendepankan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, dan baginda duduk di atas pinggulnya. Baginda menegakkan kakinya yang kanan, yakni Nabi mendepankan kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, dan baginda duduk di atas pinggulnya di bumi. Hadis lain disebutkan, yastawi qa'idan ala rijlihi yusra ma'datillah hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'i. Baginda duduk tegak di atas telapak kakinya yang kiri dengan tegak, sehingga kembalilah setiap tulang kepada tempatnya, yakni duduk yang sempurna. Ni. Kemudian cara untuk bangun ke rakaat seterusnya, disunatkan ketika hendak naik berdiri ke rakaat seterusnya dengan kedua-dua tangan yang terbuka menekan ke bumi dengan tapak tangan dan tidak menggenggamkan jari seperti penumbuk. Begitu juga ketika naik daripada tasyahud awal, tahiyat awal, ia sama sahaja kepada orang yang kuat, lemah dan tua, lelaki maupun perempuan. Hadis Malik bin Al-Huwarid menyebutkan, iza rafa'a ra'sahu minas sajdatil saniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi summa qama. Dan apabila baginda bangkit daripada sujud kedua, baginda duduk dan bersandar menekan ke bumi lalu berdiri.
Kemudian hadis daripada Wa'il bin Hujr adalah Nabi SAW ketika sujud baginda meletakkan kedua-dua lututnya sebelum kedua-dua tangannya, dan apabila baginda bangun, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebelum kedua-dua lututnya. Tu. Dia baca, susah nak faham. Ni gambar. Dia mengangkat tangan, kemudian baru mengangkat lutut. Ni semua ni yang berkemampuan lah untuk laksanakan. Kadang-kadang kita tak mampu nak laksanakan. Kana yanhadu mu'tamida 'alal ardi ila raq'atil thaniyah. Adalah Nabi SAW menumpukan, menekan tempat sujud untuk ke rakaat yang kedua. Nabi tekan, bangkit. Naik ke rakaat seterusnya dengan tangan seperti penumbuk. Ini disebutkan. Makruh menggenggamkan kedua-dua tangan ketika menekankannya ke bumi untuk berdiri, dan tidak boleh merapatkan kedua-dua seperti orang yang membuat adunan tepung. Al-ajin. Ini membuat tepung, adunan tepung. Tepung kan kita buat, kita tumbuk uli tepung. Tambahan lagi, semua hadis mengenai solat menetapkan bahawa bersandar dengan tangan dalam semua keadaan solat adalah kepada telapaknya, yakni kepada telapak tangan. Takbir istiqalat ketika hendak berdiri selepas tasyahud awal, ia adalah sunat hay'ah. Mengangkat kedua-dua tangan ketika berdiri selepas tahiyat awal, ia adalah sunat hay'ah. Itu mengangkat kedua-dua tangan ketika berdiri selepas tahiyat awal adalah sunat hay'ah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua yang dah solat, yang baru nak mula solat, yang mudah-mudahan insya-Allah usahakan semampu mungkin solat yang paling sempurna insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita belajar selawat, membaca hadis-hadis Nabi SAW, membesarkan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menurunkan rahmat seluas ruah rahmat Allah yang maha luas untuk kita semua, dan pada sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda ujian diberikan Allah Ta'ala kesabaran, yang sedang sakit diberikan Allah Ta'ala kesembuhan insya-Allah. Dan kita mohon jangan kita lupa doa untuk pembesar-pembesar negara kita, ketua-ketua agama kita, untuk membuka masjid seluas-luasnya untuk kita datang solat berjemaah, yang mana sehari demi hari kes semakin tinggi, dan kita mohon hari ini saja kes sudah menjangkau kepada 4,000. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala untuk kita dapat hadir solat, dan selepas itu bila kita hadir solat, duduklah kita sebenar-benar, dan insya-Allah adarkanlah macam mana pun kita adarkan. Pihak jawatan kuasa agama boleh mengadakan satu tertib selepas solat maghrib, baca zikir munajat yang sebelum ini dilaksanakan, tapi hari ini tidak dilaksanakan bukan sebab tidak ada arahan, dan tidak perlu pun pada arahan tu. Dan pada mereka yang masih solat hari ini 5 orang, boleh saja untuk laksanakan, tidak jadi masalah. Jadi bermunajat pada Allah Ta'ala, dan kita adakanlah, sebab ada di kalangan mereka itu yang mereka bekerja mengikut pada arahan, dan kita keluarkan arahan selepas solat maghrib, adakan solat yang ini selesai daripada wirid apa semua, adakan zikir-zikir munajat, istighfar, sehingga menunggunya waktu isyak jika tidak boleh melaksanakan kuliah. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua insya-Allah. Jangan lupa doakan guru-guru kita yang terlalu banyak jasa mereka dalam kitab-kitab, dalam tulisan-tulisan mereka, berkat daripada Nabi SAW, berkat daripada para sahabat, sampai kepada alim-alim ulama kita hari ini. Kenang jasa mereka. Jadi insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.